Selamat datang ke Lesung Batu, episod pertama. Saya Dr. Roland Victor akan menjadi hos anda untuk hari ini membincangkan topik-topik kesihatan dan gaya hidup semasa. Bersama saya hari ini untuk episod pertama, tidak lain dan tidak bukan satu nama dalam media sosial yang bagi saya cukup famous. Dari segi perwatakan, dari segi informasi, penerbitannya berkenaan tentang gaya-gaya hidup, kesihatan, tips-tips info kesihatan yang cukup lantang, transparent dan juga bagi saya banyak sangat citation daripada jurnal yang beliau telah dedakan. Bersama saya hari ini ialah Dr. Wan Syah. Hello, Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang Dr. Wan ke Lesung Batu Medic Show. Okay. Sebelum kita memulakan episod hari ini, episod ni ditaja khas oleh Symphony Nutraceuticals, distributor of Ecosena dengan Ferric P. Kepada siapa yang berminat, boleh rujuk kepada doktor kesihatan anda. Okay, Dr. Wan. Ya. 1 million followers. Agak. Wow. 1 juta daripada 36 juta rakyat Malaysia sekarang. Maksudnya seketika berapa orang? 36 orang? Lebih kurang. Okay, bagus. So how does it feel? Boleh kata jumlah yang besar, tanggungjawab pun juga besar jugalah. Betul Kalau I cakap something yang salah, I spread something yang salah kepada orang yang banyak. Okey. Itu bahaya. So topik perbincangan hari ini ialah berkenaan tentang doktor-doktor muda dan hala tuju mereka. Betul. So topik kami hari ini ialah doktor-doktor muda dan hala tuju mereka. So sebagai doktor muda, cerita sedikit about yourself, a bit of your background. Ramai orang tak tahu, kita hanya tengok scroll, swipe saja. Kan. Cerita sikit. Baik, okey. Muda lagi, umur 30 tahun. Okey. Dah pernah praktis dekat 2 tempat hospital yang berbeza. Tetapi untuk program sama, itu housemanship. Dan biasalah heroes kan, gagal. Gagal 2 kali. Dan saya tak teruskan journey menjadi seorang doktor perubatan yang praktis. Tapi sekarang dia lebih kepada, aku tahu doktor ni treat orang. Why not aku pergi kepada yang lebih kepada preventif. Tetapi dari segi pemakanan yang mudah untuk kita kongsikan dengan ramai orang. Sekarang kita concern, sejak COVID, awareness dah makin meningkat. Orang nak suplemen, cepat takut. Yang tu kita nampak. Market yang makin tinggi dari segi awareness pasal kesihatan. Kita risau tu. So, tak apa, doktor dah banyak dah dekat government. Dah berlambak pun. Cukup ke tak sekarang? Government cakap cukup. Tapi patient banyak. Patient ramai. Seorang doktor ratio dia boleh kata, 40 pun ada per patient. Seorang doktor, 40 patient. Ramai tu. Tapi itulah, disebabkan saturated sangat, medical student yang terlalu banyak yang graduate setiap tahun dan placement waiting list yang sangat lama, itu yang menyebabkan kita punya sistem kesihatan ni boleh collapse. Ada tak go back to yourself yang you graduate pada tahun 2017. Okay. So pada ketika itu I rasa sistem-sistem baru ni masih dah ada wujud tadi. And ada tak untuk menunggu placement you sendiri telah menunggu lama? Waktu I tunggu lebih kurang almost 1 year. 1 year agak lama. Betul. Masa saya jadi HO daripada graduation pada hanya tunggu 2 bulan saja. Oh sure. And immediately dah hantar untuk BTN dan sebagainya kan, masuk hutan semua sebelum masuk hospital. So memang kalau kita direhatkan macam substitute 1 tahun, boleh jadi pening. And then beku habis. And then lepas tu you masuk pada perkhidmatan awam. How long was that journey until you rasa macam I couldn't take the stress of what was going on at that point? Untuk my first time houseman, I buat dekat Penang. Dalam masa tu I sempat buat lebih kurang 1 posting setengah. Dan dia tak boleh aku dah. Sebab apa yang I rasa time tu, terlalu sangat negativity dalam kepala ni. Dan kita nak handle patients pasal. Lepas tu dengan orang sekeliling kita yang agak tu pun sepasal. Menyebabkan mental illness time tu, mental health time tu memang agak kita panggil tertekan lah. So, aku dah rest. Aku try untuk rest. Aku try untuk pergi short vacay. Tapi tak jalan juga. Datang masuk hospital,
Tiba-tiba kita tahu A sampai Z pasal patient tu, tiba-tiba datangnya consultant, blank, semua, everything's gone. Jadi macam orang bodoh. Tak keluar apa satu words pun. Waktu Jam terus. Waktu around tu. Lepas tu ini agak bahaya. Okay, tak apalah. I rasa tak boleh go kot. I rasa pergi counselling, okay? Counselling. Just counselling lah. Dia orang pun refer psychiatrist. Dan psychiatrist pun time tu, I cakap, jujur I cakap, psychiatrist tak mau tengok pun kita. Houseman. You sepatutnya be tough. You tak perlu rawatan psychiatrist sekalipun. Time tu I dapat. So, tak boleh apa ni. I rasa macam time tu, I rasa nak commit suicide tau. Ni dah depression ni. Aku tak boleh go. So I resign 24 hours. 24 hours. 24 hours. Memang I bagi terus 1 bulan gaji. Alah. Hilang 2,000 lebih. Tapi tak apa. Mental health is very important. Lebih important. So tak apalah. Selepas 2018 I resign pada bulan 8 if I tak silap. Then I rehat 4 tahun. Selama 4 tahun I nampak kawan I dah graduate, dah habis dah. Sebab dah habis houseman, semua jadi MO, semua ambil gambar. Last punch card. Kita time tu I niaga tepi jalan je. Wah, tu yang something yang betul-betul I rasa macam wow. That was really outbox terus masa tu. Memang betul. Sebab apa tau? Lepas I resign, yang paling difficulties yang I face adalah kita punya qualified ni terlalu overqualified. Even kita nak minta pekerjaan yang paling senang, security pergi, you overqualified. Pergi dekat kilang, you overqualified. Pergi mana-mana, you overqualified. Maksudnya sijil MBBS tak laku pun. Tak laku untuk semua pekerjaan melainkan dalam medical line. Itu saja. You belajar tinggi-tinggi 5 tahun, you spend almost, contoh macam swasta, almost boleh kata 1 million. Tapi kalau you tak pergi dalam medical field ni, you nothing. Tak bernilai sijil you. Betul. Then apa yang I buat? Yang I kerja dengan Muiz Hojikan, ni tak sponsor tapi betul. Itu pun sebab kawan I, dia buat franchise. Kalau tak ada kawan, I tak kerja. I kerja lebih kurang 7 bulan time tu. Okay? Dari situlah social media I try naik. Memang time tu. So masa tu you terus decided to go into TikTok masa tu ke ataupun waktu tu I YouTube. Oh, YouTube ni boleh buat duit kot. Kita pergi lah. YouTube ni susah sikit lah. Lepas tu kawan I kata, hang buat TikTok, senang nak viral kat situ. TikTok bukan dancing je macam tu. Betul. Malas lah I think TikTok. everybody beranggapan macam, even myself pun, kita pada masa tu we have to wait and see. Wait and see masa tu, because TikTok masa tu masih belum evolve kepada this kind of information kind of segment. Dia ada 15 second, 12 second, and memanglah kita beranggapan macam ini geng-geng joget je kat sini. Joget je. Kita ada negatif tau. Tapi try lah, okay. Han try buat dulu. Okay, buat. Wah, upload satu video. Oh, banyak view juga ni. Boleh try ni. Tapi I viral time tu adalah sebab I kahwin dengan seorang perempuan yang ada 8 beradik lelaki. Time tu went viral juga tau dekat Twitter. So I repost benda tu dalam dalam TikTok. Viral juga. Oh, naik dalam satu hari 10,000. Ini boleh ni. Tapi tiba-tiba I decide aku punya medical knowledge ni kalau lama-lama tak praktis, hilang macam tu saja. Why not aku share dengan orang dalam bahasa yang paling mudah lah, bahasa kampung. Bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab target aku adalah, okay, aku dah kerja tepi jalan. Yang memang B40, F40 je lah. Tak jumpa 14-20. Why not cakap bahasa kampung, sembang dengan dia orang, time goreng-goreng tengah duk melambung ayam buat live. Sembang pasal medical juga. Time tu pasal COVID lah. COVID tengah doktor ni apa vaksin ni. Tak tu aku kena. Lepas tu dalam live tu kan. You ni doktor ke? Macam tak doktor je. Mana you punya APC? Lepas tu apa kelaikan you? Aku tengok komen tu mampu pilih. Aku malas nak layan. Aku sembang macam biasa lah. Sembang sampailah satu tahap social media dia keep growing. Aku pun neglect negativity, bodoh saja, dan teruskan apa yang aku buat sekarang. Okay. So apa yang I nampak sekarang, my pathway is okay. Sekarang ni orang kita sabar dulu. Banyak sangat cerita ni. You semua dah bantai dalam satu entrance. Okay. So balik pada topik kita. Bagi saya, you are technically the younger generation of doctors, and kita faham pressure sekarang ni
dia berbeza. Saya takkan nafikan that macam masa time saya masuk HO, pressure dia lain ke apa-apa. Okay. We also face the same pressure. Ada juga yang MO yang jahat, spesies yang memang baling je tiket je macam tu depan patient. Kita pernah merasai benda tu. And masa tu kita tak ada tempat untuk macam menangis lah. You back up lah and go back tomorrow. The war is not over macam tu. Kena clear the housemanship. Memang you seorang akan handle 2 ward. Walaupun you kena off tag dalam masa 2 bulan terus you handle. And then you are first poster kan. Oh my god, what am I supposed to do kalau benda-benda yang I tak pernah lihat berlaku in the ward. So that is something yang kita faham that I think every generation is going through that. Tapi sekarang ni mungkin berbeza sikit. Kita bukan nak kata sekarang ni semua generation yang keluar ni semua snowflakes ke apa macam tu. Bukan. Tapi berbeza. There is going to be volume. Kita ada isu tentang social media. Orang datang rekod je apa kita tengah buat. Apa-apa pun banyak sangat soalan juga akan ditanya. Doktor macam ni boleh ke? Macam ni boleh. Kenapa dia bagi ni? Kenapa dia bagi dos ni? So like a lot of explanation pun akan berlaku. And kita lihat juga on the other side. Banyak universiti-universiti tempatan maupun luar negeri yang telah operate to allow banyak influx kepada doktor-doktor muda masuk. Okay? Itu satu benda. Kedua is we also see a new diaphragm. Maksudnya ada new avenue untuk doktor muda bukan sahaja berkhidmat ikut jalan-jalan yang kita tahu lepas. Jadi HO, jadi MO, jadi specialist, jadi subspecialist, lepas tu retire, lepas tu boleh join Big Pharma ke WHO ke apa-apa macam tu. It's always been that seem to be like the pathway for everybody yang ambil yang macam the mainstream direction. But example, see untuk you, that journey after that 1-2 months tu nampak you rasa macam okay, there was a point that you realised that okay, I couldn't reverse this anymore. I couldn't take this pressure and I feel the anxiety kicking in. So at least I chill out dulu sedikit and then mungkin masuk balik. Because that one year window tu macam seolah-olah kadang-kadang bagi kelonggaran untuk that flexibility. Tapi kalau macam kami ni semua, graduate je terus campak terus masuk. Terjun dalam gaung. Placement. Exactly, placement. So it was different. It was like med school straight away hospital kind of situation. That means that the gap tu dia tak banyak. Dia macam anggap macam 2 bulan tu macam balik summer holiday ke macam tu. T-SEM je. And then you go. Adakah you rasa macam situation macam ni bagus ke tak bagus ke? Ada window time ataupun avenue baru ni untuk doktor-doktor muda ni? Is it something good or is it something like positive negative thing? Dia ada positif dan negatif dia. Positif yang nampak kalau contoh kan dia punya waiting list dalam 2 bulan saja. Terus masuk placement. It's a good thing sebab masih fresh. Otak time professional exam masih banyak teori, masih banyak final exam. Ni masih ada lagi. Sebab 2 bulan saya tunggu. Terus practice. Okay. Sebab kita pun dah masa tu kita dah preparation untuk professional exam, jumpa patient ramai, anxiety dah memang tak ada time tu lah. Kan? Kita punya confidence level memang tinggi. So bagi saya positif kat situ adalah confident dan prepared. Tapi bila dah tunggu lama, tapi okay, kita sembang pasal yang short ni 2 bulan Tapi bila dalam ada setengah orang dia perlukan masa dulu nak spend dengan family, spend time family. Mungkin ada kawan saya lah kan, dia kerja cikgu dulu. Cikgu dia nak enjoy life dulu sebelum masuk dalam hell, kita panggil lah. Okay. Then hell officer. Yes, hell officer. So dia bergantung kepada orang. Apa yang saya nampak positif dia adalah bila kita punya waiting list short, kita akan lebih confident dan senang kita nak go through these 2 years punya programs. Tapi ada setengah orang dia perlu takes time juga untuk mungkin me time, healing time ke apa, ambil short vacay ke apa dalam masa 9 bulan, setahun ke apa, baru dia mungkin dia rasa prepare untuk face 2 years punya programs. Dan bagi saya adalah dia ada pro and cons dia. Bergantung pada individu. Tetapi apa yang cakap sekarang ni disebabkan oversaturated medical graduate ni, okay, apa kenapa dia akan lebih long dia punya waiting list ni. Even more than 1 year. Ini update daripada macam junior you, what is happening now ke? So apa yang junior I nampak, dan I dapat info daripada seorang pakar ni cakap
ada certain countries dia buka untuk housemanship, contoh macam kat Singapore. Tetapi bukan semua local university yang boleh dapat. Contoh macam UM just boleh. UM punya graduates, medical graduate boleh sambung houseman dekat Singapore. Contoh dekat Aussie, Australia pun sama, UM sahaja. Dia tak buka untuk semua local universities. So benda ni agak limit juga. Tapi bagus, it's a good move sebenarnya. Sebab kita punya local hospital pun boleh kata saturated jugalah kan dengan Tapi houseman. saturated, bila kita lihat pada saturated tu, I think benda ni now goes into the quality of care. Mungkin perangkaan mereka buat pada awal tahun 2000 ataupun pertengahan tahun 2000. Mereka jangkakan that okay, we need this much. They target to go between satu doktor kepada 450 lebih individual per capita. Now it's still about 600 something. So there's still ada 200 window kat sana. Okay. So kita lihat benda tu, maka terbukalah banyak universiti yang mungkin jadi dulu macam college university, semua pun dah boleh buat medical courses and everything. And then tambah lagi influx pada luar negeri. Okay. Pelajar pergi ke Indonesia, pergi ke Mesir, pergi ke Rusia, pergi ke Australia, UK Island and everything kan. So all of these windows open. And then mereka masuk dalam. So you have the local influx and plus the foreign influx. Because you are warga negara Malaysia, okay, you boleh menjalani perkhidmatan housemanship, internship dekat negara you sendiri. Okay? Tapi another one more thing is, kita juga faham dari segi another one more segment, kekangan kos sara hidup atau kos perubatan semakin meningkat, that there is a two-pronged position that satu, kebanyakan populasi masyarakat mungkin M40, B40 akan lebih cenderung untuk pergi kepada hospital kerajaan. I bayar RM1, I bayar RM5, I dapat rawatan pakar and some of the therapies is technically percuma. Tambah lagi kalau you penjawat awam and everything. So, influx banyak, population meningkat, tapi dari segi peningkatan bilangan hospital, not just untuk yang buat housemanship, I rasa dia belum full blown lagi. Itu satu. Bilangan hospital yang baru yang naik in the past mungkin 5 tahun ke 10 tahun, berapa banyak hospital yang ada. So itu pun selalu salah satu kekangan kerajaan tengah hadapi. So it's macam dia macam chicken and egg. Ya, betul. Yeah, so kadang-kadang kita fikir, patient banyak, kenapa you tak nak guna kemahiran doktor-doktor ni? They don't have enough people to train. They don't have enough of facility yang equip dengan semua 6 round posting tu semua. Sekarang ni ada lagi pembahagian. You boleh pergi ENT lah, you boleh kan, pergi KK. And everything. Dulu tak ada. And benda ni bukan hanya wujud di segmen perubatan saja. Dalam segmen farmasi pun wujud. And all of the other segment also tengah wujud. So this chicken and egg story ni, dia betul-betul dynamic ni kita kena fikirkan that kena lihat dari segi jangka panjang. Kita tak boleh macam short sighted 5 years, 10 years. Kita kena tengok kesihatan ni mungkin untuk kerajaan 20 tahun ke 30 tahun punya projek. How they want to sieve this new influx of new doctors masuk dalam, or straight away tell, kalau you nak pergi belajar perubatan hari ni, there is no housemanship placement for you. You got to find yourself out. Kalau katakan you nak pergi belajar ke luar negeri, maka you tinggal dekat Mesir je lah. Betul. Because our jobs required professional punya skill, professional punya registration kepada certain medical council and everything dekat negara tersebut. So tak ada cara lain. Because unless they think out box. Maksudnya they don't think that look, medical pathway ni kena masuk hospital, jadi doktor, kena jadi surgeon and everything. So I think itu pun salah satu benda. Tapi in your generation, berapa banyak doktor are facing this journey? Memang mereka lalui hidup macam ni, situation ni. Kadang-kadang mereka stress, they want to leave, and kadang-kadang ada yang mungkin family dia berkemampuan. Mereka pandai dapat pendidikan, everything, study habis. Okay, I dah dapat this degree, I'm done, papa, mama. Ada, wujud. Okay. Even dalam my generation pun wujud golongan ni. Okay. So are you seeing that daripada your batch ataupun yang senior ke junior ke, are you seeing that ramai yang are not thinking like the previous generation? Macam more senior people like us or the dinosaurs. Okay. Ada tak mereka tengah berfikir macam lain? Okay, kita nak, we want to make medicine different. Ada tak? Banyak tak? Boleh kata banyak juga yang kata okay, study medicine tak semestinya end up di hospital. Mesti ada cabang lain. Cuma kita tak clear pathway tu.
Yang kita digembar-gembarkan, hang kena habis kau Osman. Habis kau Osman. Tak habis kau Osman. Habis live hang. End. Macam tu saja. Itu yang menghantui sebenarnya. Kita tak clear dengan pathway yang lain. Dan bila macam I kan, dah 2 kali gagal, I nampak pathway yang lain. Bukan the only medicine yang kau kena end up kan. So choice tu ada, cuma tak clear. Dan even I punya kawan, satu batch, dia fail dan dia tak mau continue dah Houseman. Memang nightmare untuk dia lah. Sekarang ni memang totally dia kerja dalam bidang yang memang out of medicine field. Dan she's doing well. Dia okay. Dia rasa macam, dia tak rasa menyesal belajar medicines, tetapi mungkin ditakdirkan dia ke arah lain. Dan ramai juga junior-junior I cakap, yang text I, doktor macam mana nak habiskan 2 tahun ni. Dalam kepala otak aku, siapa text aku fail juga tau Houseman ni. Mungkin dia rasa macam mungkin selesa dengan I kawan kan. Then dia kata, doktor macam mana nak habiskan, ada tak tips ke apa bla-bla semua pakai. I cakap, okay, benda ni memang you minat daripada awal ke? Kalau tak minat memang susah untuk habiskan. Even you pandai macam mana sekalipun. I jumpa pandai SPM, straight A semua pakai, tetapi tak boleh survive dalam medical students punya period. Dia fail in the middle of way. Dan I cakap kat dia, you nak jadi doktor, you kena perlukan you punya minat je. Minat dan pandai sikit je. Itu je you boleh survive. Maksudnya EQ. EQ is far more important than IQ sebenarnya. Betul. I totally agree. You kena sometimes in medicine ni kena street smart. You kena kreatif, kena pandai manage. It's a lot of, bukan just textbook. Yes, betul. Because kita merawat manusia. Bukan kita merawat mesin ke apa. Okay. So, bila you kata the second time you went in kan, bila tu? Baru-baru ni ke? Last year. Macam pecah. Sangat-sangat awal. Sebab tu I cakap, daripada 2018, first time Houseman, I kicked off, I quit, I ambil masa 4 years untuk healing. Okay. Tetapi still I rasa macam 2022 kan, I rasa I okay ni. I boleh habis Houseman. Because by that time you already like doing all of this kind of popularity, social media, knowledge, you dah revamp, baca research and everything. Betul. Even doktor sebelum I masuk Houseman, dia kata, Wan, hang mesti boleh. Hang dah jumpa ramai orang, hang bagi talk, lepas tu hang jumpa dengan ramai doktor, even doktor sekalipun, hang duduk sit satu table, bincang-bincang macam ni. Hang mesti boleh habiskan Houseman ni. Houseman, hang adalah Houseman plus dengan experience. Dia kata, you ada plus value kat situ. Kita pun apa lagi, confident lagi macam nak naik lah. Time tu apa lagi, reapply untuk second time Houseman. Dan dapat placement dekat Shah Alam. Bagus. Apa lagi? Masuk medical posting. Okay. Masuk ward saja. Dia tiba-tiba experience ataupun pengalaman waktu flashback 2018 tu yang kita rasa negativity datang balik, padahal Shah Alam boleh kata far better than my first time tu. Sepatutnya boleh. Then tiba-tiba datangnya consultant, everything is gone juga. Jadi macam orang bodoh. Kan? Waktu tu aku review case patient dengue je kot. Bendanya dengue memang kena tahu lah. Nama bagi bread and butter untuk students, untuk Houseman. Memang kena tahu A sampai Z. Benda mudah. Tapi bila datangnya consultant time tu, you seakan-akan macam orang bodoh. Everything's gone. Memang apa benda ni patient ni? Tak ingat dah history dia. Apa yang tengah on treatment apa sekarang ni? Baca je. Kenapa tak baca je? Dia tak bagi baca. Tambah-tambah time tu ada computerized kan. Dia tak bagi. Dia tutup laptop. I kena review macam tu je. I rasa macam, apa benda aku buat ni? Try. So were you there like macam like a few months ke? Yes, boleh kata dalam one moment untuk habiskan. Mungkin untuk posting? Untuk satu posting. First posting medical. Dan satu batch dengan I tentu adalah seorang Houseman juga, tapi di sini dia autism. Okay. Even dia do lebih better dari I tau. Even dia macam tu, dia better dari I. I rasa, aku ni bodoh gila kot. Aku yang sempurna macam ni, hang tak boleh nak buat. Rasa kita rasa compare dengan dia. Plus dengan orang lain yang sekali dengan best yang kita buat okay, kita lagi tekanan.
tambah dengan I punya bad history pasal first houseman tu, terukkan lagi, worsekan lagi keadaan I. So I rasa okay, that's it. Tapi but for me, I will feel if I was a specialist ke MO ke, I'm already dealing with a superstar. Honestly, I'm already dealing with a superstar. I mean, this boy knows his stuff. He knows how to read. He knows how to pick his information. Bagi saya, dia bukan incompetent at all. Tapi what was, dia macam nudging tu tak cukup. Okay, kenapa? What was afraid? Kalau aku tahu ikan paus tu ialah ikan paus, aku tak boleh suruh dia naik pokok. Faham. You get what I mean? Yeah. I mean. Good analogy. So that is the ability of this individual. Kenapa I still tetap nak bagi susah dia? I mean, maybe his talent is just to pass this border. Tapi kalau I cuba shut down benda ni, lebih macam aku saja nak kenakan dia. And this is something also yang I perasan. I mean, we have been through, bukan you saja, that selalu berlaku. Because burden tu kadang-kadang untuk handle situation yang work daripada banyak, dia macam alah malas lah nak handle. Budak-budak ni semua datang meracau je kat sini. And then like you don't know, it's like I went the energy of negativity to the down team with the HOs. Tapi I find it weird, kenapa like they didn't like, okay, come on, what's going on? How can we help you? So, ada tak perbincangan macam tu? Ada a few times lah. Then lepas tu dia orang just ignore I. Mungkin dia kata, I cakap kat dia, okay, I boleh talk to many people. Tapi bila I jumpa orang yang I rasa superior pada I, memang I rasa macam downgrade, macam demotivated. I lupa everything bila I jumpa superior I okay kalau I tak tahu you consultant. I okay kalau I tak tahu you specialist. Even I anggap you orang biasa. I boleh talk. Boleh bagi tahu. Boleh cakap lah everything. Tapi bila I tahu you adalah okay or something yang someone yang dalam career I membuatkan I rasa threaten. Yes. Mungkin sebab betul lah cakap first houseman dia give a very big impact on my second journey ni. Tu yang membuatkan I sangat-sangat okay lah, aku tak boleh nak buat apa lah. 24 hours resign. Dan plus time tu I memang dah ada backup plan dah. Okay. First time tak ada backup, I resign macam tu saja, menyebabkan I punya marriage, first time marriage, habis, disintegrated, collapse, jadi divorce. Dia memang cost my first marriage lah. Betul, kalau first houseman memang memberikan I punya pengajaran yang sangat-sangat besar. I lose everything. I lose punya anak, I lose I punya wife, I lose houseman. My second time, dia macam repeat balik, macam cycle balik. Cuma plus ni, God bagi I some of strength yang mana I ada backup plan. Good. Dia punya storyline sama, cuma second time dia ada backup plan. So backup plan ni lah yang menyebabkan I lebih kuat dan untuk survive untuk next life, next I punya journey. Yes. So masa dalam that situation kan, you already know that macam okay, aku punya pelampung kat luar tu lagi besar daripada pelampung kat dalam ni. Betul tak? Pernah terfikir betul. Yang tu pun menyebabkan I okay lah, I easily decided okay deh, tak apalah. Okay. I rasa mungkin rezeki I lebih besar kat luar. Okay. So then the journey lebih intensif lah started kepada the social media punya journey and everything. Okay. So my question to you is when we see dari segi journey ni sekarang, the new journey part 2 ni kan, okay, how did you figure out your style? Because there were already people doing social media, TikTok and everything. Aku semua pun kira dah wujud sebelum tu pun ada lah. Okay. And I think you jumped into the TikTok segment fast. And masa dia, I rasa the TikTok punya trend tu memang tengah uplift berbandingkan dengan Instagram and YouTube and everything. Every social media tu dynamics sangat berbeza. Yes, algorithm berbeza. Aku jenis yang study benda ni. So I study the characters, I study the style and everything, what works on certain media. Dia sangat-sangat berbeza. So for me, your style of slumber sikit, you gunakan citation,
You gunakan bahasa yang senang difahami oleh masyarakat. But at that point, there was nothing to sell still, because hate tu akan datang. Yes. Hate ni akan datang daripada golongan-golongan kami lah. Ya, betul. The people yang ada APC, yang ada MMC registration and everything, they akan datang untuk kata, oh, I search lah, XYZ ni tak ada lah. So, tapi ramai orang di luar sana kena faham that bila anda menjadi satu doktor perubatan, this is given by the university, not by any medical council ke ataupun siapa-siapa. So, walaupun anda menjadi seorang yang praktis ke tak praktis, you masih digelar sebagai doktor perubatan. Okay? So, kalau you engineer, maka you engineer lah. Bukannya terpaksa daftar dekat IR board ke apa macam tu. So, even kalau macam kami ni, kalau pergi ke negara lain, we are not registered there as a physician untuk practice patient kat sana. Tapi we still can disseminate medical knowledge and everything. So, that kind of perspective ni, you rasa jahat tak? Ya, sebab kalau you tengok kan, I punya content, bukan content TikTok okey lagi. Kalau yang ada platform, contoh macam muka biru kan, muka biru kan, Facebook. Facebook memang banyak. Mana APC you? Apa kelaikan you? Itu memang ada. You tak boleh guna title ni. Title ni untuk doktor yang dah habis houseman. Paling banyak kat Facebook lah. Muka buku tu. So I pun dah lali dengan soalan tu. Dan ramai juga sini-sini macam you ataupun soalan doktor lagi dah bagi dah kita panggil enlighten dah. Benda ni doktor punya title bukan daripada badan-badan yang berautoriti ataupun KKM ke apa. Universiti je dah bagi. So I rasa okay, I dah cerah dah I tahu I tak salah. Just go on. Sebenarnya I tak bergantung pada title pun. I dah guna Dr. Wan Share sebagai personal branding. Nak buang doktor tu benda sayang. Bukan sebab doktor tu dapat allowance. I tak dapat satu sen pun title tu. Cuma personal branding tau. Yes. Nak buang Wan Share tak sedap lah pula. Takkan pakcik Wan Share kot, ataupun bang bro Wan Share, macam tak sedap. So I dah DR1 tu dah sebagai personal branding. Dekat kan TM kan benda tu cepat. Tapi rasa macam aduh, itulah cakap I dah bagi beritahu. Title tak buatkan I kaya pun no. Betul. I think ini bagi saya satu penyakit. Satu penyakit disebabkan of bila kita fikirkan bila I jadi MO, bila I jadi specialist, I'm like really entitled to say things and kita boleh dispute. Anybody below tu kita boleh dispute terus. Yes. Tapi I rasa benda tu salah because kadang-kadang sebagai pakar pun memang you pakar dalam bab tu. But you're not even a generalist. Macam kami on our side, kalau kita melihat patient dekat klinik sebagai generalist, so many things kita kena fikirkan. Kita tak taksub je kepada ENT ke, kita tak taksub kepada cardio ke, kita have to look at the overall punya gameplay. And this thing bagi saya, kalau ada yang young doctors are coming out and everything, I think kita kena actually support and guide. Kita tak boleh macam terus menghukum because kita nak cari kesalahan. So then guide kita akan drive this traffic. Oh, this guy is actually ya, betul. I rasa kan banyak macam I akan datang kalau benda ni tak berubah. Sebab jujur I cakap, I really love medicines. Memang I suka sangat medicine, sebab tu I still dalam niche medical. Okay, good. Ramai I punya kawan dah habis houseman tak lepas, malah buang tu buku. Kalau boleh tak mau ingat apa itu sel, animal cell semua tu tak mau. Tak mau ingat human body semua tak mau. Tapi I still nak benda tu. Kenapa? I rasa macam something yang I perlu, macam jadi tanggungjawab I tau. Kalau aku tak praktis, memang aku akan lupa. Cara untuk ingat ataupun retain ilmu ni adalah kita praktis satu lagi kita ajar ataupun kita educate orang. Itu je. Kan? Betul. Itu saja. And bila kita lihat pada style tu, style you is always you akan cuba cite journal, cite artikel and everything. Kenapa Nasib baik dia tak cite aku. Ada juga. Tak, dulu. Tapi lepas tengok logical, okay, faham juga ni. Okay. I dah mula faham you. Jujur saya cakap Dulu I tak faham lagi. Tapi bila okay, faham juga sikit-sikit. Okay, faham, makin faham.
Tambah-tambah I kenal seorang scientist ni. Kawan I juga, dia scientist. Dia memang tahu pasal molekular dan segala punya benda-benda ni lah. Okay, molecular level ni. Dan dia pun bincang dengan I, bla bla bla. Okay, I makin faham. So coming back to your style tu. Satu hari tu, I see your style is what we call as macam dia pick up. I mean, biasanya orang akan tag you. Satu one ulas tentang ni. So then you kena dia macam what's in the news today macam tu. Lepas tu you kena tengok, okay, artikel ni public nak tahu. Dia nak tahu your perspective. And then you akan pergi cari journals, cari articles, review and everything. How long does it take? Okay, sebenarnya dulu memang ambil masa satu video saja 2-3 hari. Tapi sekarang I dah tahu dah macam mana nak cari jurnal artikel yang betul-betul yang paling kita ikut evidence based medicine. Kan kita paling top tu adalah meta analysis dan bla bla review kan. So I dah tahu dah cari artikel mana yang lebih kita panggil still reliable, within 10 years still reliable dan still begitu boleh guna. Dan meta analysis adalah yang paling prioritize. Dan I dah tahu dah artikel mana yang pernah ambil dan artikel mana yang tak valid dah. So yang itu mempercepatkan I untuk buat satu issues. Sekarang ni ambil masa lebih kurang 15 minit to 30 minit saja untuk satu video. Okay. Untuk I baca set semua artikel. Satu, lepas tu nombor dua, kenapa I set itu kita panggil artikel ataupun review journal. One of the reason adalah I punya ilmu memang dalam taraf medical student. So I tak ada experience apa-apa treat patients. So I kena ada backup yang strong backup supaya apa yang I cakap tu orang boleh terima, iaitu journal. Okay. So why not aku baca journal, aku faham journal dulu dan dari situ aku ulas. So that tak ada siapa yang akan backfire aku balik. Itu yang buat. Okay. Kalau I cakap just Ailio saja ni bla bla, memang orang akan hantam I. Understand. Okay. So soalan panas sikit. Okay. So berkenaan dengan jurnal-jurnal ni, bagi saya every journal ni kita boleh cari yang pro ada and kita boleh cari yang con. Okay. So sometimes kita boleh jadi selective bias pun. I pun boleh jadi selective bias, you pun boleh jadi selective bias. Okay. Tapi sejauh manakah kita boleh trust these journals now? Dengan apa berlaku dalam pasal 3-4 tahun ni, apa yang decide tiba-tiba dia boleh drop dia punya study, tiba-tiba dia boleh tukar, dia boleh pivot dia punya study and everything. Ada tak kita akan just serahkan all the trust kepada Big Pharma dengan jurnal-jurnal ni, and tapi like I said, when kita jadi macam practitioner, we also seeing that real life situation depan mata ni tengah berlaku ni. Takkan kita nak kata tak ada. Journal cakap kata ni macam ni. Tak boleh juga. Macam cakap, kita tak boleh jadi macam rigid tau pada journal sahaja. Sebab benda tu kadang-kadang kita kena kreatif. Macam cakap lah. Satu lagi, I nampak sejak I baca journal banyak ni, ada journal yang disponsor oleh company. Sebab tu aja, okay, macam mana aku nak buat ni? Dah journal cakap macam ni, lepas tu sponsor by, okay, untuk strongkan dia punya products. Itu je. Dan I cakap, alamak. Rasa macam bias juga. Betul bias juga. Memang bias juga. Tapi nak buat macam mana? Betul. I think dari segi biasness tu, bias ni sekarang ni dia bukan hanya pada macam sponsored ad. Yes. Bias ni wujud dalam even dari universiti pun. Tak kisah universiti tempatan ke luar negeri. Disebabkan apa? Company-company yang gergasi untuk buat satu produk, mereka boleh keluar dan bagi fund kepada universiti XY Malaysia and say, you know what? Here's 5 million untuk buat study untuk sample size ni untuk diabetes dengan this drug. Kita nak tengok taburan dalam multiracial punya kategori, age ni ada tengok drug ni result apa. Okay. Tapi you jangan publish dulu. Biar tengok finding dulu sama ada sesuai nak publish ke tak. So sometimes when the research goes bad, shut it down. Benda ni berlaku. Betul. And kalau kita lihat dari segi industri tempatan, kenapa kita tak ada pharmaceutical giant on our own? Kita boleh manufacture, kita ada research and everything. Sebab peruntukan tak ada. So even itu pun kita lihat sebagai satu dynamics of doktor-doktor muda. I think the idea is the journey of pathway ni ada banyak option.
salah satu pathways kita kena ada juga satu negara yang ke arah research base. Macam Germany, South Korea, Japan, everything. So bila keluar daripada housemanship ni, some people maybe, you know what, I don't want to do surgery. I like research. Sometimes maybe female dia tak naklah masuk OT ke apa macam. Okay. There is a destination ready that you can go through this pathway. And don't fikirkan yang APC, MMC ini semua benda lah satu benda yang macam harus must have that. Good. So kalau negara tu pun also kena plan. Okay, kita ada banyak talent ni yang keluar. 1 year surplus 1,000 house pun cuba bayangkan. Kan? Siapa yang akan ambil? Kalau negara lain nampak opportunity tu, macam Singapore, nampak opportunity and say, look, we lacking doctors, where we going to get first blood? Open few university, say, okay, we longgarkan, masuk. Orang akan pergi. And kita akan hadapi talent drain tu. Lama-lama, budak-budak generasi sekarang, mungkin yang lepas form 5, you know what, study medicine ni tak payahlah. Because saya sendiri pun takkan recommend my kids and say like, you know what, I think this is not for this generation. You kena think about different industry. Memang perlu sistem kesihatan, doktor-doktor ni. But kalau ada surplus and tak ada new pathways, going into research, opening other avenues, minta foreign investor datang. Jangan foreign investor datang untuk bukan. Kita kena minta datang untuk buat to open research centers and everything. Jangan jadikan kita eksperimen lah. Kan? Alamak. Tapi betul lah you cakap. Ramai yang rasa macam going into medical field tak ada job security tau. Rasa macam okay, I spend banyak. Law ni GPA tak ada dan memang tak tawarkan beasiswa. Sekarang ni sendiri Mahat. You sendiri lah. You sendiri. Pharma loan. Dah you loan sendiri. Dan lepas tu you tak ada job security. You contract pula tu. Anytime nak kena tenang. Dah ramai keluar go into GP. GP macam sekarang ni macam cendawan tu. Dan ramai, dah banyak juga GP yang shutdown. Memang dah tutup. Jual. Nak beli tak? Jual. Sebab terlalu banyak. Satu, contohlah kan satu area, boleh kata 3 km in radius. 10 GP, 10 klinik ada kat situ. Betul. I punya kawan baru buka GP. Dia hari-hari mesej, Wan datang Kedah, review aku punya klinik boleh tak? Dia nak, itu crowd. Tapi, itu saya cakap. Even you jadi doktor pun, you punya job security masih tak dapat kita putuskan. Betul. Because saya kata dah, demand supply ni sekarang ni akan trickle kepada private sector. Kebanyakan doktor muda fikirkan mereka akan cuba, okay lah, if I finish houseman cukup matang 2 tahun, cap and run. Because dia tahu dia takkan duduk dalam sistem ni. So, tapi kalau nak pergi untuk buka satu GP pun, you kena ada bekalan modal at least 200,000 hingga 300,000 minimum. Paling cikai lah. Paling cikai lah. Simpan kursi plastik lah tu. Okay. But with renovation cost high, rental, overheads ke, ada staff, at least nak run 6 month ke 1 tahun punya modal pun, tu tak termasuk. Betul. And competition pula datang daripada government setting. Competition akan datang juga kepada TPA lah, MCO lah yang kata, okay, klinik kau dah ada MCO ni, dah ada third party administrator ni, kita takkan bagi you. So it will kill the thing. Betul. At the same time pun tak ada regulation untuk macam daripada kerajaan pun, okay, certain radius ni kalau ada this much ni lock, tak boleh buka lagi, kena buka kepada area-area baru. Tapi dari segi hospital, masa saya kerja dekat kerajaan, memang ada gazettement for certain radius that you tak boleh buka hospital suka hati. Kena ada certain jarak kilometer baru boleh buka another hospital, because tengok pada taburan pesakit, penduduk and everything. So the research new ni ada yang akan pergi lompat daripada nak buat estetik. And bagi saya, kepada ramai orang sana, estetik ni in Malaysia a bit sensitive punya segment, because population kebanyakannya ialah orang Muslim. Betul. So dari segi nak cucuk botox lah, nak buat filler and everything, it's not something that ada they hukum. suka-suka nak buat. So population you pun dah banyak, and then akan wujud pada competition dengan you nak lawan dengan spa lah, tu lah, ni lah and everything. So fikir-fikir kebanyakan junior people. Ada tak kawan-kawan you yang also went into big pharma ke, pergi kerja dekat company corporate yang dalam perubatan kat luar negeri ke, ataupun cipta produk sendiri ke, app ke, macam tu ke, ada? Apps ada.
Itu apps yang tak payah appointment, guna apps je. Okay. Itu je. Tapi dari segi join Big Pharma tak ada. Tak ada Tak ada. So even joining big pharmaceutical company and everything pun like salah satu option for junior doctors, because they still need people to manage their research, buat input, buat research, internal research and everything. Kadang-kadang ada company-company yang memang MNC yang besar, they might need you to attend like certain global meeting ke regional meeting ke. So there is still avenue. Tapi that avenue is only going to come with still some form of experience. Ya. So kalau tak ada experience tu, that means you need to use some skill set yang you ada dulu untuk gabungkan. Like for me, for you took your houseman, your medical education knowledge. There was a short vacuum of housemanship. You exit, you ambil some soul searching punya time. You try to go back in, and then you say, "No, what? I don't think this is for me lah. I think I rather be my own boss." Itu pun betul juga. So yeah, okay. And then you went to this journey because you already had the experience of macam mana nak handle social media ni, macam mana nak handle client respond everything, and then you moved into this segment. So I think macam Wan katakan tadi, journey untuk buat benda ni going to be very different for everybody. Mungkin you are on the social media platform. Some junior doctors out there mungkin akan fikir mungkin akan ada a conform group untuk buat macam telemedicine, untuk buat mungkin certain dietary advice. Bukan kata tak boleh. Boleh. Boleh, tak ada masalah. And even maybe keluar certain electronic system ke, online system ke untuk better manage ke, untuk support system ke apa. Because apa-apa pun mesti akan ada demand. Dan kita tak boleh fikirkan secara very local. Kita kena actually be local. I mean globally, locally. Ya. Betul. Okay. So looking into other things. What is it next? Lepas 1 million fan ni, followers ni, apa seterusnya? Okay, itu agak sekarang ni I punya perfect agak ramai yang tanya doktor, even Dr. Saman sekalipun. Wan, apa yang nak buat untuk next? Okay, first, okay, I mungkin dalam Oktober ni I memang plan nak buka F&B lah. Go outside the box. Memang betul-betul out of box lah daripada medical line. Memang kita keluar terus. F&B. Memang you minat masak ke? I sebenarnya minat masak juga. I minat medical, I minat masak. Macam-macam lah minat. Okay. I bukan jadi doktor saja. Ada chef pun sama. Chef Wan kan. Chef. Okay. So I memang dah nak buka F&B bulan Oktober, 1 Oktober. Then dalam medical pula, macam mana I nak stay relevant adalah through social media, through companies juga yang still bond dengan I. Dan itu je lah I nampak. Adakah you akan pergi ke billboard ke? Coming soon Coming soon mungkin kot. Okay, so bagi saya there now lies another one more avenue yang on this side of the game susah nak buat. Okay, so in your situation, bila you tak terikat, okay, terikat kepada this council regulations, you are much more of a free man tau. Ini message kepada a lot of junior doctors also out there. You're much of a free person where you can take brand affiliates. You can actually discuss about product. You can be brand ambassador. You can be on the bunting ke apa kan? Because macam-macam boleh. So tapi on this side, disebabkan rules kat Malaysia ni still very tight and still very old school. Jadi semua benda yang nak boleh buat ke? Tak boleh. Apa boleh buat? Tak boleh. Semua tak boleh buat. So it also restrict. Bukannya pendapatan houseman ke MO ke banyak sangat pun. So there is no opportunity for them. Nasib baik dia tak ada regulation. Hang kat social media pun kau tak boleh review. Oh, gila. Itu bahaya. Exactly. Mungkin ada ramai yang doktor yang bekerja dalam khidmat kerajaan yang masih aktif dalam social media and everything. So if they do that kind of blog, it's even worse. Tapi avenue tu dari segi opportunity, sometimes I fikir, you know what, the other side looks nicer sometimes. Kan? Tapi on your side you can tengok, alah best lah kalau aku duduk kat klinik, aku tengok patient, aku hari-hari boleh tengok patient, you can interact with them. That is a different perspective lah. That's the soft side lah.
Tapi opportunity I think more open at the moment, and kepada the junior doctors, take that message as opportunity is very wide open for you, and don't be constricted to think that it's going to be that HO, MO specialist. HO, MO specialist, consultant. Sebab kita tak dicerahkan hak tu. Tak ramai yang clarify kat kita hak tu. Kita tak tahu. Sebab tu kita takut. Houseman. Try tanya mereka student, apa yang kau takutkan? Houseman. Apa yang korang debatkan? Houseman. Sebab kita memang kata, hang tak boleh menang, houseman dulu baru boleh buat something. Houseman dulu baru boleh buat something. Houseman tu macam compulsory. Memang compulsory, tetapi compulsory untuk praktis. Kan? Kita masih ada lagi banyak cabang untuk kita teruskan kehidupan ni. Macam saya cakap, I fikir okay, mental health lebih important daripada I punya, boleh kata I punya cita-cita jugalah menjadi doktor yang rawat. Tapi apa? Mungkin I bukan ditakdirkan ke arah situ, tetapi I pentingkan mental health. At the same time, I buat juga apa yang I suka. Plus dengan ada yang secure punya I punya job lah. Contoh macam F&B tu. So itu akan menyebabkan I rasa puas sekarang ni. Hang condemn aku, ikut suka hati hang lah. Hang kata aku, tak apa, ikutlah. Kalau aku cakap salah, cakap salah. Kalau aku cakap salah, buat satu video, buktikan aku cite something salah, aku cakap misinfo. Buktikan. Ni cakap mulut saja. Ni apa salah, guna title salah, apa benda. Tak boleh yang tu. Yang tu bukan mendidik tau. Yang tu menghentam orang untuk jatuhkan orang. Kalau why not kita buat satu community yang mendidik. Kalau kita cakap salah, tunjuk salah dan ajar yang betul. Yang tu sepatutnya. Yang aku nampak doktor-doktor dalam kalangan doktor sebenarnya, haters datang daripada kawan sendiri. Satu, first time. First adalah haters kawan sendiri. Dulu baik, pergi karaoke sama-sama, masak sama-sama, sekarang jadi paling haters untuk I. Yang kedua, di kalangan medical doctor sahaja yang jadi haters ni. Community tak. Community macam orang yang kita panggil apa? Naif. Dia tak judge apa pun. Dia orang lebih bersifat terbuka daripada kita doktor-doktor ni. Macam saya cakap lah, kita ada ego dia. Specialist tak boleh ditegur oleh MO. MO tak boleh ditegur oleh houseman. Dia macam tu. Betul. And benda ni dibawakan bukan setakat dalam their own practice space tau. Dibawa kepada semua multiverse dia bawa. Ya, betul. Multiverse, betul. Itulah yang merosakkan. I rasa benda tu actually bagi saya, for me lah, kalau saya beranggapan ada 70,000 ke 80,000 doktor dekat luar sana, I think all of our peers, you never know when you gonna come and see me. Jangan fikir that you duduk kat atas tu, you takkan jumpa saya. Betul? You never know what expertise kita bring to the table pun. You never know, mungkin yang lintas jalan tu, something happen, doktor ni yang pergi buat CPR untuk you. Kan? Anak you ke apa-apa. So when you do that, for me is, I think dialog paling penting. Sesama kita secara close, tutup dulu. It's like, hey Roland, I got something I rasa I think you misquoted lah. Okay, Chief, highlight to me. I want to see. At least kita boleh settle things inside first. Kalau you rasa macam salah tu, okay, we have to admit our mistake. Masalahnya, kita punya ego tu terlampau tinggi. Kalah PNB tahu tu. So bila ego kita tak boleh terima, maksudnya okay, we did something wrong and kita kena actually say we apologize. I think we need to rework the science. The science has changed. They cannot accept it. Dia masih nak langgar benda tu, kata benda tu berkesan like that. Kan? So these are the things yang kita rasakan macam we don't know everything. Kita tahu something je. Perubatan ni bagi saya as deep as the ocean can go. Yeah. And kita tak boleh juga macam wujud dalam satu situation macam condemn orang. Awak review produk ni, you buat ni. That is their own life journey. You pun prescribe. Kadang-kadang benda yang prescribe pun tak apa-apa yang prescribe. Dah tu salah dos. Ada salah dos. Ada. So, tapi we try to goreng out our way out. Tak boleh juga. And then kalau benda tu there are issues, I think for us it's best to address internally. Yeah. Because bila you bring the fight public,
somebody's gonna die. Ya. Satu lagi orang community tengok kita, okay, doktor lawan doktor, doktor lawan doktor, doktor lawan doktor. Sama-sama doktor lawan. Kita kena nampak macam tu. Macam tak matang tau. Betul. I mean we can have bagi saya macam constructive debate. Kita boleh ada, tak semestinya sebab tu dalam medical ni wujud second opinion. Betul. Kenapa diwujudkan second opinion tu? Because mungkin Dr. A berpendapat macam ni, surgery ni kita buat macam ni. Pergi kat dua ni, tak payahlah ni, hantar buat yoga cukup. Betul kan? Sometimes it's like that. Nanti patient tu apa benda ni? Ni kena letak 2 skru. Yang ni kata buat yoga cukup. Yoga cukup dah. So sometimes is because of the knowledge and experience. Kita kadang-kadang bila kita keluar daripada medical school ni, kita gah ni pakai macam tu. Yang stetoskop lagi. Everything stylo kena. Dapat gaji pertama je terus booking kereta. Tapi itu yang dikatakan. I mean, dialogue is very important and we have to admit there is kekurangan and ada kelebihan. And kalau kita tak ada form of discourse tu, we will never win this. Kita akan menyebabkan pergaduhan tu nampak macam, ni memang ada rivalry kan. Kan. Rivalry dia macam tak sihat lah. Sihat. And then lebih-lebih lagi because dia akan cuba easy pick. Dia akan bagi low blow. These doctors, they haven't completed the housemanship. These doctors, they haven't did this. These doctors from medical school terus keluar. You tahu tak? Yang paling menarik I pernah buat satu posting tau. Waktu tu I bergambar dengan Khairul Amin. Okay. I cakap ada, I bergambar dengan orang yang paling I suka lah dekat social media. Blah blah, dia cukup bagus, personal branding cukup bagus, blah blah blah. Tapi I cakap kat dia, walaupun bagi I sambar dia biasa-biasa saja, tapi personal branding dia menyebabkan sambar dia naik gila-gila. Dan ada seorang doktor ni, dia share saya punya, dia kata, kau tu dah tak habis kau houseman 2 kali, lepas tu ada hati nak cakap sambar Khairul Amin bla 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 bla. Dia tak tengok I punya inspired Khairul Amin, tapi dia tengok I cakap bukan condemn, I just cakap sambar Khairul Amin biasa-biasa je. Dia condemn I punya apa ni? Background I semua. Nampak itu? I mean that kind of people akan tetap wujud lah. Tapi dalam social media ni, bagi saya, how do you overcome this? This is my last question. How do you overcome this? Because haters tetap akan ada, and the supporters akan ada. When you have like 1 million supporters, kau boleh run untuk election, babe. Okay, but how do you filter this negative? Because I just going back to the previous macam 2 episod masa housemanship, you rasa macam jargon datang bagi pressure kat you, rasa macam aku dah quit. Ada tak macam these things bagi macam 2-3 hari memang tak sedap badan, you rasa macam tu, ada tak? Mesti wujudnya. Waktu mula-mula I rasa macam aku bersalah ke Aku rasa macam ramai yang cakap social media, bila hang involve dalam social media, yang ni lah tool yang kena ambil, sentiasa akan dikritik. So nak tak nak hang terima. Kritik tu boleh datang sebagai membina atau menjatuhkan. So I fikir ambil kritik sebagai membina. So bila membina, apa yang dia cakap tu kita try improve. Improve dari segi content. Improve. Last haters memang ada, tapi kritik tu walaupun bertambah, sekarang kritik lebih kepada peribadi, bukan kritik dari segi konten. Dulu konten, sekarang lebih kepada peribadi. Macam I tak ada qualified. Dulu konten apa rapu-rapu ni. Tapi sekarang lebih kepada peribadi. Dan I pernah tanya dekat orang, kalau you kenal Baby Shima, kenal tak? Orang yang paling banyak kena kritik, I cakap, I PM dia, Baby Shima, macam mana you handle kritik Macam you handle negatif ni komen? Doktor, buat bodoh jangan baca komen. Itu hebat. I tak baca komen langsung. Sekarang yang baca komen adalah wife I. Okay. Wife I dengan adik I. Baca. Abu Wan, panggil saya Abu Wan. Abu Wan ni dia cakap ni bla bla bla. Tak payah baca. Benda tu akan memeningkan hang. Tapi wife I baca, dia pula stres. Rasa macam nak jawab macam ni. Tak payah baca. Benda tu memang asam garam dalam social media, even dalam dunia hiburan sekalipun. Hang memang bila hang dah masuk kaki ke dalam social media, bersedialah untuk dikritik.
bukan sentiasa akan disanjung. Memang akan dikritik, even ditarik untuk jatuh. Bersedia. So benda tu yang toll yang I kena ambil. I have to pay that tolls. So okay, tak apa. First I ambil kritik sebagai membina, dan I senyapkan diri, tak payah baca komen. I letak post, mampus pay. Tak payah baca komen. So sebab tu kalau you perasan kan, ramai yang komen I tak reply. I tak baca. Macam mana tak nak baca? langsung. If you have like 1 million people, kalau 1% pun, you're talking about 1,000 comment. Banyak Impossible juga. you nak baca that much of comment. And then, tapi bila dia kata you tak baca comment tu, macam mana you filter untuk the next new video? Because kebanyakan video dia akan ada isu pasal you can review. Betul. Macam how you do that? Okay, contoh macam sebenarnya memang I tak ambil tahu langsung. Just totally neglect orang. Memang ignore je. So I jump to the next video ataupun content. Okay. Tapi content I memang ada kaitan dengan isu semasa lah. So bila isu semasa, first issue dengan second issue ataupun previous issue tak ada kaitan. So benda tu akan membuatkan I rasa okay. Tak ter-affect pun. A new story terus. Yes, a new story. Memang tak terkesan langsung. First punya negativity tak akan kesan pada next negativity ataupun next content. Tak akan terkesan sebab I memang jenis macam I tak baca dan memang tak ada kaitan langsung tau I punya content tu. First dengan second, even dalam medical. Good. I think itu satu benda yang positif juga, because kita always fikirkan dalam situation online ni akan wujudnya content consumer dengan content creator. Yes. Consumer ni dia boleh bash everything that dia nak. Dia boleh semua luahkan benda perasaan dia hentam. Tapi bila content creator ni, kalau dia nak filter to 1,000 ke 2,000 comments a day, dan kalau katakan satu hari tu mungkin you buat 2 ke 3 post, wow, that's a huge content tu. Like for me or myself personally, some content I boleh review because saya tak ada manager langsung. I buat semua benda tu sendiri. Sama kita dulu. Okay? Because kita boleh control everything we can see. Kadang-kadang kita tak ada masa untuk tengok lepas 7 jam, 8 jam. Lepas I habis my patients kat klinik pukul 5, pukul 6, baru nak buka. Mungkin dalam train ke buka tengok. Okay, this was going on. Balik dah, you kena be with your family. Mungkin malam sebelum tidur, check again. Dan kita kena terpaksa update juga dengan pembacaan, journal and everything. See, like your style and my style, dia beza sikit. For me, for you, dia ada issue and then you have to search. Yes. On my side, the research come to me and then I have to translate. Faham. It's different. So I need to see, okay, what's happening? Okay, this is going on and this is new yang tengah update. So it's very different dynamics. Even doktor dalam social media pun sangat berbeza. Ya, betul. Ya, and bagi saya, kami ni satu betul-betul botak, yang ni takkan botak lagi. Haters akan datang kepada sentimen macam tu pun. Yeah. And you know what? Screw you. I don't care. Kan? Yeah, exactly. It's my hair. Aku suka jadi macam Ronaldo dengan kan? So and I think personal attacks sebenarnya tak patut diadakan. Tetapi even though macam personal attacks macam tu, kita tak nampak the self-regulation ke ataupun regulatory bodies yang macam katakan social media ni semua, dia akan kata violation apa. Yang kena violation kita yang kena violation. Kan? Walau mereka gunakan apa-apa perkataan pun takkan kena apa-apa. Macam violation tak ada kaitan langsung pun kita kena violation. Dan ada tak benda tu jadi satu fear untuk you? Fear, tetapi luckily I kenal orang yang dalam TikTok tu. Cakap dia, apa ni? I punya konten tak kaitan pun. Okay, dia tolong delete. Violation sebenarnya tu. Yang tu luckily lah, I punya luck lah. Kalau certain orang doktor lah kan, dia dah buat 20 account, tapi padahal dia memang cerita pasal female punya ni lah, punya fertility. I know which doctor. Yes, okay. I know. Dia banyak gila dia buat account sebab kena violate benda tak patut. Padahal education kot. Tapi still violation. AI tak macam intelligent yang betul sepatutnya. AI pun AI juga kan. Still stupid juga. I don't know why. Tapi itulah, banyak konten sepatutnya dia dah violate dia pun. Terang-terangan. Still viral. Sebab benda tu dia akan increase lagi banyak reach. Even content macam semi nudity and everything dapat attention kepada banyak orang.
So orang akan stop kepada ni because dopamine mereka akan get activated. So in a social media context, they want that honestly. Kan? Yang bagi saya yang violation ni semua cakap-cakap kosong je. Betul. And even myself, just to share, last year we lost Facebook, Instagram, YouTube hampir-hampir hilang, website dia buat hackathon. Tapi bila they attack macam tu, kita tahulah siapa yang attack. We know who attack us and why they attack us. Tapi at that point kami hilang lebih kurang 200,000 followers on Instagram and Facebook, just like that. And even kita tanya pun, no, cannot get that. Tapi wujud pula lagi satu benda. There are people who are brokers, macam hackers akan datang bincang dengan you. Faham? Ni aku bagi tahu awal-awal sikit. So kena jaga-jaga. Accounts and everything sometimes very precious. Sometimes bila the pages reach a big amount, you have to protect it. Macam mana? You kena at least negotiate and talk to these social media company so that they are alert of this premium client. Macam tu. Okay, faham. So benda tu sangat-sangat penting because tiba-tiba something happens and then their AI ataupun ada attack kepada account, then it's going to be a challenge to rebuild back again. Because like we ambil 1 tahun untuk recover balik the traction. It's not easy. Kau senang kot. Susah kot. Because kita bagi saya, we build our account daripada tahun 2014. And then one day, semua hilang admin semua. kena attack. Gila. So, bagi saya, congrats to whatever you're doing. I think apa yang tengah buat dari segi medical advisory, the guidance, informasi yang diberikan dengan senang nak faham, I think has reached kebanyakan pada populasi orang Malaysia. Tak kisah genre bahasa mereka pun, because bila informasi diberikan dengan senang, mudah faham, and even journal kalau nak cite pun bukan easy. You need time to address that. And also congratulations untuk whatever journey yang you akan pergi kepada how you going to be involved dalam the medical journey, sama ada dalam companies, advisors, all of this. Now these doors are going to be open. Okay, all these doors are going to be open, and this will happen. I know it will happen, and it's already happening. Okay, so that's one thing good. And also, who knows, you might come up with your own product in the future. You might carry out research. You might do all of this. And also, good luck to the F&B Thank you. adventure tu. Nanti bila ready tu jangan lupa jemput. Mesti. Okay, so Dr. Wan, Yeah. before kita wrap up ni, sedikit maybe 3 tips for young doctors out there. Yang doctors out there, okay, first adalah macam I cakap, even I gagal houseman, tapi I nampak nilai-nilai dia adalah nak jadi seorang doktor tak perlukan kepandaian yang sangat pun. Top scorer, no. You ada patience, you suka dalam medical, dan you pandai sikit dah boleh survive dalam even houseman sekalipun. Sebab tu I cakap EQ is important daripada IQ. Second things is, even you gagal dalam houseman sekalipun, bukan makna you gagal hidup. Masih banyak lagi. There more options yang sepatutnya yang kita tahu. Tapi kita tak dinilai kan. Tak diberitahu. Kita sepatutnya tahu benda tu. Banyak lagi option yang boleh kau pergi. Okay. Dan third is, do what you love. Dan you punya mental health is very important. Kalau you rasa macam benda ni torture you punya minda, macam mana you nak treat people, nak treat patient, tak boleh. So you treat diri you dulu. Ni lagi penting daripada orang lain. Pentingkan diri dulu. Dan learn how to rest lah. Not to do it. Thank you so much. Okay everyone, terima kasih kerana sudi menonton episod pertama kami bersama Dr. Wan Share. Thank you again Dr. Wan. Kepada semua yang berada di luar sana, Lesung Batu merupakan satu medic show yang membawakan kisah-kisah kehidupan dari segi lifestyle medicine dan juga perubatan, dan kita akan mengupas tentang isu-isu semasa dengan panas, dengan outbox, dengan topik-topik yang sangat relevan dan radikal. Okey, sekian saja untuk episod hari ini.
kita lesung kau-kau. Okay man. Cut. Thank you.